Subhanahu wa ta'ala. Sebab demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadi asy-syakur. Sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah menggolongkan kita semua daripada yang sedikit itu, tergolong daripada mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah. Tidak duduk satu kaum, tidak ada satu majlis, tidak duduk seseorang ataupun satu golongan dan mereka ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan diberikan kepada mereka 4 perkara. Akan diberikan kepada orang yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan 4 hal. Yang pertama kata baginda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa ghasyat alaihim rahmah. Akan diturunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu hadir hatinya dalam berzikir kepada Allah, maka akan dikelilingi rahmat daripada Allah itu lebih. Bergantung kepada tahap hudur hati ketika berzikir, menyebut nama Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna rahmat? Bahasa mudah, sayang daripada Allah, kasih daripada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana mengasihi kepada seseorang hamba, bukan sekadar memberikan apa yang hamba itu minta, tetapi lebih daripada apa yang tak terjangkau di akal fikiran seseorang hamba untuk berdoa kepada Allah. Kita mendapatkan nikmat daripada Allah itu terlalu banyak, dan nikmat yang kita tak sedar, nikmat yang kita sini tak sedar ya? Tak sedar itu maksudnya apa? Sadar ya, sadar. Di Malaysia tu sedar. Nikmat yang kita tak sedar adalah jauh lebih banyak daripada nikmat yang kita sedar, yang ketahui. Nikmat yang kita tak tahu, yang kita tak terfikir untuk doa pada Allah, itu jauh lebih banyak daripada nikmat yang kita minta Allah umur panjang, Allah berikan sihat, Allah berikan kita anak-anak yang baik, Allah Ta'ala berikan kita segala hal yang kita terfikir, yang kita tak terfikir pun Allah berikan. Ini umum kepada semua orang. Tetapi bagi orang yang Allah Ta'ala kasih, akan diberikan lebih daripada apa yang diminta oleh seseorang itu, tanda Allah cinta dan sayang kepada hamba tersebut, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hidup orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketenangan dalam diri seseorang yang Allah kurniakan saking banyaknya, betul ya? Saking banyaknya, terlalu banyak yang Allah berikan kepada seseorang itu daripada ketenangan, sehingga orang yang memandang kepada wajahnya juga mendapatkan ketenangan. Itu yang saya kira-kira, kalau saya belum Allah permudahkan, Allah belum pertemukan saya dengan Abuya, saya tengok daripada gambar. Cuma di Malaysia kami kenal ramai di antara mereka yang mempunyai kesinambungan kepada Abuya. Semalam saya tengok dalam bukunya ada Toko Ibrahim, Toko Pulau Manis. Kami di sana panggil beliau Walid Malik, dan juga Dr. Manan Terengganu, dan juga ramai daripada mereka. Dan Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala muliakan Al-Faqir datang ke sini, bertemu dengan Masya Allah dengan ramai daripada anak tarbiyah beliau. Dan saya berdoa kepada Allah, moga-moga Allah mempertemukan saya dengan beliau, dan kita semua dapat berjumpa sama beliau dunia dan juga akhirat insya-Allah. Jadi kedua adalah mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, haffathumul malaikah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah akan dikelilingi oleh para malaikat. Apa maknanya? Malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan daripada nur, daripada cahaya.
Orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang yang dikelilingi oleh para malaikat, bermakna hidup dia dikelilingi dengan cahaya daripada Allah. Apa kegunaan cahaya yang Allah Ta'ala kurniakan? Ini tadi kita baru mula majlis tadi. Sedang kita punya guru baca Al-Quran, tiba-tiba blackout. Blackout tu apa? Mati lampu. Mati lampu, jadi gelap. Kan, lampu mati. Mati lampu, lampu mati tu sama maksud. Sama aja. Jadi kita lampu mati, kemudian ada yang nyalakan HP-nya, buka handphone, lampu yang tidak dibuka. Untuk apa lampu tu dibuka? Supaya boleh nampak. Dan semakin banyak yang buka lampu, maka semakin akan jelas apa yang kita mahu tengok, apa yang kita nak lihat. Demikian kegunaan cahaya dalam kehidupan. Semakin terang cahaya yang Allah berikan kepada kita, semakin mudah untuk kita berjalan tuju pada Allah. Kenapa ramai orang ada mata tetapi masih ramai yang berbuat sesuatu yang dilarang Allah? Sebab bukan mata ini yang melihat, tetapi mata basurah dalam hati yang Allah kurniakan cahaya padanya. Itu yang disebut oleh Abi Arfan seperti tadi, bahawasanya cahaya yang diturunkan oleh Abuya kepada mereka yang jujur dalam mengambil cahaya tersebut, kegunaan cahayanya adalah untuk memudahkan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling istimewa, zakarahumullah fi man indah. Allah menyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang kita segani di dunia ini, orang yang kita angkat tinggi, orang yang kita pandang mulia, menyebut nama kita bil khusus, sebut nama kita khusus, kita rasa bangga, betul-betul bangga. Sebab orang yang kita muliakan menyebut nama kita khusus dalam ramai-ramai yang hadir. Tetapi yang menyebut nama kita tu tak ada yang lebih daripada itu. Allah yang menyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kemuliaan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah buat mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang yang hidup jauh daripada zikir kepada Allah akan disempitkan hidupnya dan mudah untuk syaitan menggoda kepada orang tersebut. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bermohon kepada Allah, moga-moga tidak Allah lantunkan zikir di lisan kita kecuali Allah iringkan hati kita untuk menghadirkan hatinya, berzikir turut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan sir zikir tersebut. Dan Masya Allah, sebenarnya apa yang tertulis daripada risalah daripada Abuya ni, tidak ada satu patah kalimah yang tertulis, kecualinya semua ada poin ataupun noktah yang sangat luar biasa. Kalau dibaca dan difahami dengan betul-betul baca ini, mendapatkan satu yang luar biasa. Saya ambil satu sebagai khitam. Mohon maaf Habib, lebih pula macam datang balik Malaysia ini. Ini ayat dituliskan, kita dianjurkan berkasih sayang dengan Allah dan makhluk-makhluknya dibarengi, diikuti dengan kesabaran, peduli dan tawadhu'. Itu sebenarnya untuk Allah muliakan kita dengan berkasih sayang. Itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa Allah boleh berikan kepada siapa-siapa pun juga. Kasih sayang sesama makhluk, apatah lagi kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlukan mujahadah. Ini poin yang ditulis oleh Abuya. Antara bentuk mujahadah untuk Allah muliakan kasih sayang adalah dengan kesabaran, peduli dan sifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap satu itu kalau dibahas dan disyarahkan, tak mungkin 1 minggu 3 pengajian itu boleh habis. Tapi disebabkan Abuya sudah mention ataupun sudah tekankan di situ, bermakna perlu kesabaran yang tinggi dalam bermuamalah dengan manusia. Yang kata Luqmanul Hakim, ridwan nas ghayatun la tudrak.
memuaskan hati manusia adalah kemuncak yang engkau takkan sampai. Untuk puaskan hati semua orang adalah satu kemuncak yang kau takkan capai. Jadi bagaimana dalam keadaan kata Luqmanul Hakim, untuk memuaskan hati manusia adalah kemuncak yang kau takkan capai. Dalam masa yang sama kita dituntut untuk berkasih sayang sesama kita. Itu yang memerlukan kepada kesabaran dan juga perlukan kepada sifat tawadhu, rendah hati. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang semakin tawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara, orang yang semakin sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Waqiah, khafidatun rafi'ah. Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan di pada mahsyar orang yang sombong dan juga orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sifat tawadhu. Jadi kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan kita hari ini, Allah kurniakan kepada kita sifat mahabbah, sifat kasih sayang, sifat cinta kepada Allah dan juga cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengambil kesempatan untuk kita sama-sama mendoakan kepada Abuya dan juga wali Jakarta dan juga Habib kita dan juga para kiai yang lain, untuk Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan, keafiatan, umur panjang dalam kebaikan. Allah jadikan mereka sebagai kunci kepada hal-hal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka kunci kepada hal-hal keburukan untuk ditutup. Dan kita bermohon moga-moga Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita dihimpunkan di syurga dunia ini, moga-moga Allah himpunkan kita nanti di syurga Firdaus bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf daripada fakir, mohon doa daripada semuanya. Moga-moga pertemuan kita bukanlah pertemuan yang terakhir, insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan nasihat dan juga manfaat bagi kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan